Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kami untuk berkongsi hasil dapatan kajian kami dalam PIMC 2020. Tajuk kajian, analisis model Rush dalam mengukur kualiti item kertas peperiksaan kursus pendidikan inklusif. Dan saya, Puan Haslina Abdullah, rakan-rakan saya Muhammad Kashi bin Muhammad Jalani, Dr. Syakimah Ilyana Ibrahim dan Puan Nurisa Muhammad Nur daripada Jabatan Sains Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik Bandar Anstek Negeri Sembilan. Dalam pembentangan ini, saya akan membentangkan dari aspek pengenalan, penyataan masalah, metodologi, keputusan dan dapatan, perbincangan dan kesimpulan. Pendidikan inklusif bermaksud murid berkeperluan khas MBK ditempatkan di dalam kelas arus perdana dan MBK belajar bersama-sama dengan murid tipikal yang lain dan diajar oleh guru arus perdana dengan menggunakan kurikulum kebangsaan. Dalam kajian ini, untuk menentukan kualiti item, menggunakan model pengukuran Rush, iaitu satu model kebarangkalian yang menunjukkan perhubungan antara kebolehan individu, kesukaran item dan kebarangkalian individu menjawab item dengan betul. Pendidikan inklusif telah mengalami satu evolusi perkembangan bermula daripada sebelum, semasa dan awal zaman penjajahan sehingga Malaysia moden. Pelaksanaan pendidikan inklusif menghadapi pelbagai cabaran dan salah satu isu ialah kesediaan guru arus perdana dari segi penguasaan pengetahuan dan kemahiran pedagogi. Dalam pada itu juga, guru arus perdana kurang pendedahan dan kurang pengalaman dalam pendidikan inklusif. Dengan itu, kajian ini mengenal pasti kualiti item soalan peperiksaan yang dibina bagi kursus pendidikan inklusif ini. Dengan itu, penambahbaikan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kursus pendidikan inklusif dapat dilaksanakan. Di samping itu, item-item soalan dapat dibina dengan lebih baik lagi. Tujuan kajian mengenal pasti kualiti item berdasarkan JSU bagi kertas peperiksaan pendidikan inklusif dan objektif kajian menganalisis aras kognitif item mengikut taksonomi Bloom dalam JSU dan juga menentukan kualiti item berdasarkan ciri-ciri item mengikut aras kognitif item. Model partial credit digunakan untuk memproses data mentah kerana sesuai untuk data yang lebih daripada dua kategori respon. Berikut adalah cara bagaimana data mentah dikategorikan kepada tiga kategori iaitu rendah, sederhana dan cemerlang. Ada tiga jenis item, struktur 5 markah, struktur 10 markah dan esei 20 markah. Instrumen kajian ialah kertas peperiksaan Januari 2019 mengandungi 4 item soalan respon pendek dengan pecahan sub-item A dan B dan 2 item soalan esei. Sampel kajian ialah 14 orang pelajar guru pengkhususan sains semester 6 ambilan Januari 2017. Keputusan dan dapatan. Dari aspek kebolehpercayaan dan kesahihan item kajian, dapati bahawa kebarangkalian sampel menjawab item yang paling sukar adalah pada measure 1.84 logit. Manakala kebarangkalian sampel menjawab item yang paling mudah pada measure negatif 2.22 logit. Kesukaran 9 item ini tersebar dan dapat mengukur keupayaan sampel di julat pengukuran sebanyak 4.06 logit. Set item separation 1.87 logit menunjukkan anggaran bahawa 9 item boleh disebar dalam 3 kumpulan strata. Dan manakala item reliability menunjukkan bahawa 9 item yang diukur adalah bermutu. Dari aspek kebolehpercayaan dan kesahihan sampel kajian, julat logit iaitu 3.61 sehingga negatif 2.6 menunjukkan bahawa sampel yang diukur mempunyai keupayaan maksimum lebih daripada kesukaran maksimum item. Keupayaan minimum sampel berada dalam julat pengukuran item menunjukkan bahawa item berjaya mengukur sampel pada aras keupayaan yang rendah. Manakala berdasarkan daripada person separation iaitu 1.06 logit menunjukkan bahawa sampel boleh dipisahkan kepada menghampiri dua kumpulan keupayaan iaitu strata 1.79. 2 kumpulan keupayaan yang rendah. Manakala berdasarkan daripada person separation iaitu 1.06 logit menunjukkan bahawa sampel boleh dipisahkan kepada menghampiri dua kumpulan keupayaan iaitu strata 1.79. 2 kumpulan keupayaan yang rendah. Manakala berdasarkan daripada person separation iaitu 1.06 logit menunjukkan bahawa sampel boleh dipisahkan kepada menghampiri dua kumpulan keupayaan iaitu strata 1.79.
Pearson reliability menunjukkan bahawa lebih sampel dengan pelbagai kumpulan keupayaan diperlukan untuk keputusan analisis item yang lebih jitu. Rajah 1 menunjukkan Pearson Item Distribution Map (PIDM). PIDM menunjukkan taburan tahap keupayaan pelajar dan juga tahap kesukaran item yang diplot di atas satu skala yang sama. Bahagian kiri peta menunjukkan bilangan pelajar yang disusun berdasarkan tahap keupayaan dalam logit. Di bahagian bawah menunjukkan pelajar dengan tahap keupayaan paling rendah, manakala di bahagian atas menunjukkan pelajar dengan tahap keupayaan paling tinggi. Bahagian kanan peta pula menunjukkan taburan 9 item yang disusun mengikut indeks kesukaran item. Berdasarkan rajah, menunjukkan bahawa 4 item mempunyai indeks pengukuran melebihi min kosong logit iaitu item 2A, 1A, 4B dan 2B. Manakala 5 item berada di bawah nilai min kosong logit iaitu item 3A, 3B, 4A, 1B dan 1. Item 2B menunjukkan aras kesukaran yang paling tinggi iaitu pada 1.8 logit diikuti dengan item 1A, 2A dan 4B. Perbezaan aras kesukaran antara item 2A dan 1A dan 4B adalah melebihi 1.0 logit. Oleh itu, item 2B dikelaskan dalam aras tinggi dan perbezaan aras dengan item 1A dan 4B. Item 1A dan 4B mempunyai indeks pengukuran menghampiri kosong logit. Item 2A, 3A dan 3B juga mempunyai item pengukuran yang menghampiri kosong logit. Oleh itu, item 1A, 4B, 2A, 3A dan 3B dikelaskan dalam item aras sederhana. Ini adalah kerana kelima-lima item ini mampu mengukur pelajar yang mempunyai keupayaan di sekitar min kosong logit. Seterusnya, item 4A, 1B dan 1 adalah item yang mengukur pelajar berkeupayaan jauh kurang daripada kosong logit. Ini menunjukkan item ini berkeupayaan untuk dijawab oleh pelajar berkeupayaan rendah. Oleh itu, item ini dikelaskan dalam item aras rendah. Item paling mudah dijawab, item 1, berada pada negatif 2.22 logit dengan perbezaan pengukuran yang sangat besar melebihi 1 logit daripada item sebelumnya, iaitu item 1B negatif 0.99. Ini menunjukkan bahawa terdapat perbezaan aras kesukaran yang besar di antara item 1B dan item 1 walaupun kedua-duanya mengukur tahap keupayaan yang rendah. Analisis perbandingan aras kesukaran item JSU dan aras kesukaran item RUSH ditunjukkan dalam jadual 3. Item 1A, 2A, 3A dalam JSU berada pada aras rendah dan apabila diukur dengan pengukuran RUSH, ianya adalah pada aras sederhana. Bagi item 4A, dalam JSU adalah pada aras rendah dan didapati sejajar dengan pengukuran RUSH. Bagi item 1 dan 1B adalah aras sederhana dalam JSU apabila diukur dengan pengukuran RUSH adalah pada aras yang rendah. Manakala bagi item 2B pula, JSU menunjukkan aras sederhana tetapi dalam pengukuran RUSH hanya adalah pada aras tinggi. Bagi item 3A, 3B dan 4B, pada JSU adalah aras sederhana dengan pengukuran RUSH hanya adalah sejajar dengan JSU. Dalam perbincangan, setiap item dibincangkan secara terperinci. Bagi soalan 1A, soalan ini adalah pada aras mengingat dan mengerti dalam JSU. Dalam statistik kesesuaian model RUSH didapati ianya pada aras sederhana. Dengan itu dicadangkan ubahsuaian dari segi kata kerja iaitu nyatakan definisi PPI. Bagi soalan 1B, aras JSU berada pada mengaplikasi menganalisis tetapi bagi statistik kesesuaian model RUSH ini adalah pada aras rendah dan ini boleh diubahsuaikan
dengan menjelaskan kriteria-kriteria yang perlu diambil kira untuk menempatkan Ahmad di PPI sekolah yang sama. Bagi soalan 2A pula, aras ini berada pada aras mengingat dan memahami, tetapi dalam pengukuran rush ianya adalah pada aras sederhana dan dicadangkan bahawa ubahsuaian item adalah dengan meminta pelajar memberikan kemanfaatan perkhidmatan sokongan dalam pendidikan inklusif. Bagi soalan 2B, item ini berada pada aras menganalisis dalam JSU. Dalam pengukuran rush, ini adalah pada aras tinggi. Maka dicadangkan pengubahsuaian kepada item ialah pelajar diminta untuk memberikan contoh-contoh bagaimana kerjasama antara NGO dan kerajaan untuk menjayakan PPI di Malaysia. Bagi item 3A, item ini diterima kerana antara aras JSU dan statistik kesesuaian model rush adalah sejajar. Item 3B juga diterima. Item 4A juga diterima. Item 4B juga diterima. Item 1 perlu diubah suai kerana tidak sejajar antara aras JSU dan statistik kesesuaian model rush. Adalah dicadangkan bahawa item ini boleh diubah dengan mengubah rangsangan iaitu menunjukkan data statistik gelombang 1 dalam PPM 2013 hingga 2020 yang menunjukkan bahawa pelaksanaan pendidikan inklusif tidak mencapai sasaran dan meminta pelajar untuk menjelaskan secara terperinci kenapa sasaran dalam gelombang 1 dalam pelaksanaan PPI tidak mencapai sasaran. Dengan itu, dapat disimpulkan bahawa item taksonomi Bloom aras rendah tidak semestinya pelajar mudah menjawabnya tetapi bergantung kepada keupayaan sebenar pelajar itu. Yang keduanya, membuat perbandingan di antara aras kognitif item dan keupayaan sebenar pelajar dengan menggunakan model rush membolehkan item yang terbaik dapat dihasilkan. Dan yang ketiga, penambahbaikan PDP berfokus kepada strategi mengingat dan memahami konsep asas bagi mengatasi masalah item aras rendah sukar dijawab oleh pelajar berkeupayaan tinggi. Dengan itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian yang diberikan dengan harapan bahawa perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada semua.